Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Belum terlambat lagi untuk cikgu ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua pelajar-pelajar yang beragama Islam. Jadi awak telah pun bercuti ya untuk cuti Hari Raya selama 2 minggu. Dan hari ini adalah hari pertama ya kita akan ber-PDPR. Walaupun cikgu tak suka PDPR ni, tapi terpaksa jugalah cikgu jalankan ya untuk memastikan kita punya PDP kita berjalan ya. Tak ada awak duduk di rumah saja, sebabnya kita tahu kita masih akan bercuti untuk satu tempoh ya. Mungkin tak tahu sampai bila kita akan bercuti ni. Jadi cikgu harap tak lama lah ya, sebab kita akan ada peperiksaan. Selepas awak buka sekolah nanti, kita terus akan periksa. Jadi tak ada banyak masa untuk cikgu kita nak buat revision dan sebagainya. So cikgu akan sambung dengan apa yang kita dah stop pada minggu sebelum kita bercuti hari tu, iaitu berkaitan dengan sistem pengangkutan ya dalam manusia. Sistem pengangkutan dalam manusia kita dah go through dah beberapa subtopik di depan, dan hari ini kita akan masuk kepada sistem peredaran darah. Ya, sistem peredaran darah terutamanya dalam manusia lah. Ya, dalam manusia. So sistem peredaran darah ni dia terbahagi kepada 4 ya. Yang 4 yang utama. Yang pertama adalah kita punya jantung lah. Ya, jantung. Kemudian kita punya peparu. Jantung dan peparu dua organ yang utama. Kemudian kita ada salur darah dan kemudian kita ada darah. Ya, darah di sini yang memainkan peranan kebanyakannya adalah sel darah merah. Salur darah ni macam satu laluan, satu jalan yang membawa darah tadi. Darah yang mengandungi oksigen dipanggil sebagai darah beroksigen, ataupun kita kata darah beroksigen lah. Kalau darah yang tak ada oksigen, maksudnya darah tu kaya dengan karbon dioksida, darah itu dipanggil darah terdioksigen. Maksudnya darah yang tak ada oksigen. Ya, dihantar ataupun dibawa melalui kita punya salur darah. Salur darah pula ada 3, dibahagi kepada 3, iaitu vena, dan kita ada arteri, dan satu lagi kita ada kapilari. Kapilari yang paling halus lah. Kita baca sikit tentang ini. Ia merupakan satu sistem bertiup yang mempunyai pam dan injap. Pam ni maksudnya dia pam lah, kena ada pam. Injap ni nak pastikan dia lalu tu sahala. Darah tu tak ada bercampur Maksudnya dia pergi tu laluan tu sahala. Dia tak ada macam laluan kita kereta kan, ada yang pergi ada yang balik. Tak, dia ni nak sahala je. Tak ada patah balik. Kalau dia patah balik, darah tu akan bercampur. Dia tak boleh. Injap ni memastikan darah tu mengalir secara sahala. Memastikan bahawa pengaliran darah berlaku dalam satu hala sahaja. Ia mengandungi 3 komponen: jantung, salur darah dan darah. Bagi cikgu, dia tetap ada 4 iaitu kita kena masukkan sekali kita punya peparu. Sebab peparu yang menerima oksigen. Daripada peparu, darah tadi dihantar kepada jantung sebelum dipam keluar kepada kita punya sistem, keluar kepada kita punya anggota badan kita. So peparu memainkan peranan penting di sini. Kemudian kita ada sistem peredaran darah bagi vertebrata berlainan, berbeza, namun ia sistem peredaran darah yang tertutup. Sistem peredaran darah bagi vertebrata berlainan maksudnya bagi haiwan tulang belakang yang bertulang belakang yang berbeza. Contoh macam katak, manusia, mamalia yang lain, dia ada yang berbeza, tapi sistem peredaran darah dia masih lagi tertutup. Tertutup maksudnya dia tak keluar lah darah tu. Darah tu masih lagi dalam kawasan yang sama. Dia tak ada sistem peredaran darah tu terbuka. Terbuka ni leceh lah kan. So ini yang dipanggil sistem peredaran darah yang tertutup. Kita ada jantung di sini. Jantung di tengah-tengah ni macam enjin lah. Di sebelah kanan kita tu yang warna merah tu yang awak nampak tu, yang warna merah tu, itu adalah darah beroksigen. Darah beroksigen di bahagian warna merah sebelah sini, darah beroksigen.
Ya, daripada jantung dihantar ke kapilari darah ni bawah ni, ini adalah sistem ataupun kita kata kita punya anggota badan kita. Yang ini. Kemudian yang di atas ni dia adalah daripada peparu kita dan juga daripada otak kita. Di sebelah kiri pula adalah darah yang tak ada oksigen. Darah ni nak dihantar keluar daripada badan. Yang warna biru ni. Ya. So dia tertutup lah. So darah tu sebenarnya tak bercampur. Dia hanya berlaku proses resapan darah itu, ya, daripada yang beroksigen kepada tak ada oksigen pada kapilari darah. Ya. Pada kapilari darah itu dia meresap. Darah tu dia meresap, ya, yang tak ada oksigen. Okay, kapilari tisu ni maksudnya dia di sini di sel kita lah. Oksigen masuk kat sini dan karbon dioksida akan keluar. Oksigen masuk, karbon dioksida akan keluar daripada kita punya tisu-tisu badan kita. Okay, so nanti cikgu akan tunjuk detail lagi lah bagaimana jantung itu berfungsi. Okay, yang ni untuk beberapa jenis haiwan. Ya. Yang pertama kita ada insang. Ya. Ataupun kita ada ikan lah. Yang dia peparu untuk kita kata single, ya. Ataupun yang ni berbeza sikit kapilari tisu dia. Ni dua ventricle, ni satu ventricle. Satu ventricle ni maksudnya dia bercampur lah darah tu antara darah beroksigen dan darah tak ada oksigen tu, dia dalam satu jantung yang sama. So yang ni dia agak non-complex sikit lah berbanding dengan dua ventricle. Dua ventricle ni dua bilik yang berbeza. So darah tu tak bercampur. Tapi untuk yang ini, yang gambar di tengah ni, yang ni pada katak lah. Tak silap cikgu, pada katak. Yang hujung ni pada manusia. Ya, yang ni pada manusia. Okay, yang ni dia bercampur darah dia. Tapi masih lagi sistem tu tertutup. Darah tu tak keluar ke mana. Ya, sama juga yang di hujung. Sama juga dengan insang. Insang lagi lah. Jantung dia sangat ringkas. Ya, dia pergi straight je. Darah tak ada oksigen, masuk dalam kita punya kapilari darah, berlaku peresapan daripada tak ada oksigen kepada ada oksigen, dan dia hantar balik semula ke anggota badan. Okey. Okey, ini perbandingan sistem peredaran darah dalam vertebrata. Okey, dalam vertebrata ikan dua ruang, satu atrium dan satu ventricle. So ada dua saja ruang. Ya. Berbanding dengan manusia, kita ada 4 ruang. Manusia ada 4. Iaitu kita ada 2 atrium dan 2 ventricle. So itu berbeza lah dengan ikan. Ikan ada 1 atrium dan 1 ventricle saja. Okay, bilangan darah mengalir melalui jantung dalam satu peredaran lengkap sekali. Sekali saja dia mengalir. Masuk. Dia masuk, dia keluar. Dia masuk, dia keluar. So dia peredaran itu satu hala saja kan. Amfibia dan kebanyakan reptilia. Amfibia, katak dan kodok lah. Dan cikgu itu sebut platypus kan. Dan kebanyakan reptile. Apa lagi? Reptile. Biawak. Kan. Lagi kita ada cicak. Kita ada buaya kan. Okay, dia ada 3 ruang. 2 atrium dan 1 ventricle. Hanya satu saja bilik ventricle ni. 2 atrium. Atrium ni dia satu terima darah dan satu lagi dia akan keluarkan darah itu. Ni ada 2. Maksudnya dia punya sistem aliran dia 2. Maksudnya 2 kali darah tu masuk dan keluar dalam kita punya jantung. Nanti kita akan tengok macam mana, kenapa dipanggil 2 tu. So burung dan mamalia termasuk manusia, cikgu bagi tahu tadi ada 4 ruang, 2 atrium dan 2 ventricle. So dia punya proses pengaliran juga 2 kali juga. Satu masuk darah beroksigen, satu lagi masuk darah tak ada oksigen. Okey, so cikgu nak tutup video dulu. Ya, cikgu nak lukis ke awak gambar jantung berdasarkan kepada kaedah yang paling mudah sekali supaya awak boleh faham. Ya, cikgu tak nak tengok yang ini. Kita lukiskan dengan cara yang paling mudah. Tunggu sekejap. Sekejap. Dia okey.
So kita lukiskan satu gambar jantung di sini ya. Jantung manusia lah. Senang kata jantung manusia. Okey, kita kena draw dulu. Okey. Cikgu akan gunakan beberapa jantung manusia. Okey, so yang ini nanti awak kena lukis jantung ni. Cikgu ada minta awak buat buku scrap berkaitan dengan cikgu minta awak buat gambar jantung, tapi gambar jantung tu lebih kompleks. Yang ni gambar jantung yang ringkas sahaja ya. Jadi awak tengok nota ataupun awak tengok video ni dan awak kena lukis. Okey, kita first kali kita buat 4 petak. Ya, kita buat 4 petak. Okey. 4 petak, atas ni ada ruang ya. Cikgu kena buka ruang, ada 2 ruang di atas ni, and then tepi ni pun ada 1 ruang lagi. Tutup dan kita tutup dia. Dan satu ni sepatutnya sini ada 1 ruang lagi. Cikgu lupa. Okey. So dia ada 4 ruang ya. 1 2 3 1 2. Okey. So di tengah-tengah dia kita bahagikan. 4 ni kita bahagikan dia kepada 4. Sebab dia ada 4 ruang, 4 bilik ya, 4 bilik. Okey. So ada 4. Okey, cikgu padamkan beberapa bahagian ya yang perlu di sini. Dia kena padamkan satu. Okey, kita try buat lagi sekali. Cikgu nak padamkan, nak kena padam eraser yang macam ni. Oh, dia padam semua lah. Tak boleh punya. Tak apa. Kita buat 2 lah. Begini. Ruang dia. Okey. First cikgu akan lukis dulu. Ya. Lukis. Ini laluan masuk. Dan laluan dia. Ya. Laluan dia. Awak tengok dulu laluan dia bagaimana. Okey. So, ini adalah laluan dia. Okey. Kemudian, kita buka pula laluan yang kedua. Ini besar betul laluan dia ni. Ya. Sini. Okey. Ini adalah salur darah kita. Aduh, cikgu dah tersilap. Tak apa. So di tengah ni patut tak ada apa ni ya. Di tengah ni. Di sini ya. Okey. Alright. So begini secara ringkas lah. Secara ringkas. Cikgu akan sekarang ni cikgu akan buat dengan pen warna merah ya. Okey, daripada atas ni jantung kita ya. Ni jantung kita. Okey, daripada atas ni laluan ni ya adalah laluan darah masuk, darah beroksigen masuk. Dan ini pula adalah laluan darah beroksigen keluar. Okey. Yang ini pula sebelah sini pula adalah laluan darah terdioksigen masuk. And then darah terdioksigen keluar daripada sini. Okey, sekarang ni kita akan namakan part dia pula. Okey, kita namakan part. Okey, 2 bilik yang di atas, kiri dan kanan, ini dipanggil sebagai atrium. Ya. Ini pun sama juga atrium. Okey. Atrium ni, atrium kiri ke atrium kanan? Okey, jantung ni kita kena letak dia pada dada kita. Okey, gambar ni sepatutnya gambar ni adalah gambar yang terbalik. Ya, gambar yang terbalik. Jadi atrium yang pada gambar ni pada sebelah kiri ya, dia akan jadi atrium kanan lah. Ya, sini atrium kanan. Sebab kita kena letak atrium ni pada dada kita. Ya, gambar ni dia macam gambar terbalik lah. Atrium ni sebelah kanan, yang ni pula atrium kiri. Atrium bahagian atas. Okey, bahagian bawah pula dipanggil sebagai ventricle. Ya. Bahagian bawah dipanggil ventricle. Bilik bawah ni ventricle. Sama juga macam atas. Ya. Ventricle ini adalah ventricle kanan. Walaupun dia sebelah kiri pada gambar, tapi pada dada kita di sebelah kanan. Ini pula ventricle kiri. Okey. So, kemudian kita label. Namakan label dulu. Dan baru kita tengok apa dia punya fungsi dia. Okey, tadi yang di atas yang warna merah yang pertama tadi, ya, cikgu buat warna yang lain pula. Okey, warna oranye. Okey, macam mana nak keluar, nak ni balik. Okey, warna oranye dah selesai.
Tolong masuk balik. Tolong masuk balik. Okey. Sebaik. Okey dah. Warna oranye. Okey, so di sini tadi dia punya nama dia adalah yang warna merah yang masuk tadi, yang ni kita panggil sebagai arteri. Sorry, ini bukan arteri. Yang ini kita panggil sebagai vena pulmonari. Ya, vena pulmonari. Okey, yang ini pula nama dia aorta. Okey, awak kena sebut betul-betul nama dia aorta. Okey, di sebelah kiri pula, di sebelah kanan lah, pada label di sebelah kanan tapi pada gambar di sebelah kiri, nama ini adalah vena cava. Okey. And then yang di atas pula, nama dia adalah arteri pulmonari. Sebelah sana vena pulmonari, yang ni arteri pulmonari. Okey, kita dah siap label. Okey, kita dah siap label. And then di sini kita ada injap. Ya, di sini kiri dan kanan ni ada injap. Yang dipanggil sebagai injap sabit. Injap tadi fungsi dia apa? Injap fungsi dia sama, membolehkan darah mengalir secara sehala. Injap sabit dan sama juga injap sabit. Semua injap di sini saja berbeza nama dia, dua ni. Nanti kita akan label pula. Okey, sekarang kita nak tahu dia punya fungsi ya. Dia punya fungsi. Kita pergi kepada yang pertama sekali, vena pulmonari. Cikgu akan start dengan vena pulmonari di sini. Okey. Apa fungsi vena pulmonari? Vena pulmonari dia berfungsi sebagai dia membawa membawa darah beroksigen dari peparu. Okey. So, laluan dia tu dia daripada atas. Ya, dia daripada atas. Daripada peparu punya darah ya, yang ada oksigen tu, yang fresh kita baru lepas sedut kan, melalui proses resapan daripada alveolus masuk ke dalam kapilari darah, and then dia pergi masuk ke dalam salur darah yang dipanggil sebagai vena pulmonari, masuk ke dalam jantung. Okey. So, fungsi dia membawa darah beroksigen dari peparu ke mana? Ke atrium. Allahu Akbar. Ke atrium kiri. Ni masuk dalam atrium ni. Ni bilik yang pertama. Dia masuk dalam bilik yang pertama kita. Okay, and then darah tu melalui atrium, melalui injap sabit kita, masuk ke dalam ventricle kita. Ventricle kiri kita. Apa yang ventricle kiri buat? Ventricle kiri mengepam darah ke mana? Ke seluruh anggota badan. Okey, mengepam darah beroksigen tadi ke seluruh anggota badan kita. Okey, dia mengepam. So, dia pam darah ni. Siapa yang bawa tu darah tu? Darah tu akan melalui salur darah yang dipanggil sebagai aorta kita ya. Aorta tu, apa fungsi aorta tadi? Membawa. Okey, ventricle kiri dia mengepam. Aorta pula dia membawa, sama juga fungsi dia, membawa darah beroksigen ke seluruh sel badan. Okey. So itu fungsi aorta. Okey. So lepas tu aorta bawa laluan dia pusing ke bawah, dia pusing ke atas ya. Anak panah ni dia akan pusing naik atas, dia naik kat bawah, bahagian bawah lah. Kalau tak lalu bawah ni lah darah tu. Kalau tengok anak panah ni kan dia lalu darah. Okay, and then dia hantar kepada sel-sel badan kita. Kaki, kat tangan apa semua dah hantar. And then kita punya sel darah merah tadi akan bawa balik pula karbon dioksida, ataupun kita panggil sebagai darah tak ada oksigen. Darah yang kaya dengan karbon dioksida. Okey, cikgu pun buat dengan anak panah warna biru pula. Ini darah ni darah yang tak ada oksigen dah. Okey, darah yang tak ada oksigen daripada mana datang tadi? Daripada kita punya sel darah kita, sel badan kita. Okey. So dia pun masuk dalam satu lagi salur darah yang dipanggil sebagai vena cava.
Okay, so vena cava apa fungsi dia? So kita namakan fungsi vena cava membawa darah. Allah, astagfirullahalazim. Lari sikit ya. Cikgu kena padam sikit. Membawa darah dia panggil nama terdioksigen ya. Membawa darah terdioksigen dari mana? Dari sel badan ke peparu. Okey. So dari sel badan dia bawa ke peparu. Okey, daripada situ dia masuk dalam kita punya dari sel badan, bukan dari sel badan ke jantung lah. Ke jantung. Dia masuk ke jantung, di mana dia masuk ikut kita panggil sebagai atrium kanan. Ya. Jantung tu pada bahagian atrium kanan. Okey, daripada atrium kanan ni apa fungsi dia? Menerima darah terdioksigen. Ya. Daripada mana menerima darah terdioksigen? Dari sel badan. Dia terima sel badan. Yang membawa adalah vena cava. Dia pula terima, kemudian darah tu mengalir masuk ke dalam ventrikel kanan. Ya. Masuk dalam ventrikel kanan melalui injap sabit. Injap sabit nak memastikan darah mengalir secara sahala. Okey, darah tak patah balik. Okey, so masuk saja ventrikel kanan. Apa ventrikel kanan buat? Ventrikel kanan ventrikel fungsi dia pump. Ya, pump darah terdioksigen ke peparu. Okey, dia akan nak buang lah, nak keluarkan darah tak ada oksigen tu, tak nak keluarkan karbon dioksida, keluar masuk ke peparu. Ya, dia lalu kat sini. Ni ada satu injap ni ya, yang cikgu tak cerita kat awak. Ni nama dia injap ni, dua injap ni, kiri dan kanan ni, warna biru ni. Okey, yang ini nama dia adalah injap bikuspid. Injap bikuspid. Yang sebelah kanan ni, atrium kanan ni, yang ni nama dia injap trikuspid. Injap bikuspid, bikuspid dengan injap trikuspid. Fungsi dia sama macam injap sabit juga, memastikan darah mengalir secara sahala. Cuma nama dia saja yang berbeza. Okey, so dia lalu ikut ventrikel kanan tadi. Ventrikel kanan akan pump darah tu, akan masuk ke dalam arteri pulmonari. Ya. Dalam salur darah yang dipanggil arteri pulmonari. Apa fungsi arteri pulmonari? Arteri pulmonari membawa... ingat ya, kalau salur darah dia membawa darah terdioksigen dari mana? Dari jantung. Aduh, kacau betul. Sorry ya, cikgu pun tak apa nak mahir guna benda ni. Dia lari lah. Macam mana cikgu nak buat ni? Buang masa sini. Terdioksigen dari macam mana ni nak buat ni? Alamak, kacau lah. Kacau momentum. Okey, dari... Tak boleh tulis dah. Draw kot. Header and footer close. Aduh, silap. Okey, mana tadi entah. Membawa darah terdioksigen dari jantung. Dari jantung. Banyak kena berlatih gini. Kenapa lah ada kat sini?
Dari jantung ke peparu. Senang macam tu. Ya. So daripada jantung, okey, cikgu lock balik. Daripada jantung ke peparu. Itu adalah fungsi arteri pulmonari. So darah yang tak ada oksigen tu akan pergi ke peparu dan akan dikeluarkan. Dia akan meresap masuk kembali ke dalam alveolus, and then kita akan keluarkan secara kita kata hembusan nafas kita. Okey. So itu adalah jantung manusia. Dan cikgu harap awak boleh faham gambar rajah cikgu ni, walaupun tak apa-apa nak cantik, tapi awak boleh lukis kalau awak tengok betul-betul ya. Ya, awak ambil tengok, and then awak screenshot melalui awak punya handphone ke, melalui awak punya ni, and then awak lukis balik berserta dengan dia punya fungsi dia. Okey. Cikgu ringkaskan semula. Okey, bagaimana darah dia. Kita hembus, kita tarik nafas, okey, daripada alveolus, dia akan meresap masuk ke dalam kapilari kita. Okey, daripada kapilari darah itu, kapilari darah akan masuk ke dalam salur darah utama yang dipanggil sebagai vena pulmonari. Ya. Vena pulmonari akan membawa darah yang beroksigen daripada peparu tadi masuk ke dalam jantung kita, iaitu ke dalam kita punya atrium kiri. Okey, daripada atrium kiri darah akan bergerak, ya, darah bergerak masuk ke dalam kita punya ventrikel kiri. Ventrikel kiri akan mengepam darah ke seluruh anggota badan, mengepam darah beroksigen ke seluruh anggota badan dan melalui kita punya salur darah yang dipanggil sebagai aorta. Okey, ventrikel kiri ni dia tebal sedikit ya. Cikgu buat warna biru kat sini kan. Warna merah. Okey, dia tebal sikit. Kenapa tak ada warna merah? Okey, cikgu ni. Okey, dia tebal sikit kat tepi ni. Dia punya dinding dia tebal. Sebab apa dia tebal? Yang ni dia nipis. Sebab yang ini dia akan pump kuat. Dia kena pump kuat sebab dia nak pump tu ke seluruh anggota badan. Jadi muscle dia tu lagi tebal berbanding dengan jantung kita di sebelah kanan lah. Jantung kita sebelah kiri dia lagi tebal sebab dia nak pump darah ke seluruh anggota badan. Jadi dia perlukan tenaga yang lebih kuat. Ya, dia lagi kuat lah sebab nak hantar ke seluruh badan. Okey, and then dia lalu aorta. Daripada aorta buat apa? Aorta membawa darah beroksigen daripada kita punya jantung ke seluruh anggota badan kita. Ya, ke seluruh anggota badan ataupun ke seluruh sel badan kita untuk proses respirasi lah. Untuk proses respirasi. Okey, dan kita pun ambil oksigen tu, sel badan kita ambil oksigen tu dan bebaskan karbon dioksida. Ya, di sini berlaku melalui kita punya kapilari darah lah. Meresap, proses resapan berlaku pada kapilari darah. Okey, and then darah terdioksigen pun dibawa, ya, dibawa masuk ke dalam kita panggil sebagai satu salur darah yang lain, iaitu dipanggil sebagai vena cava. Okey, apa yang vena cava buat? Vena cava membawa darah terdioksigen dari sel badan ke jantung kita dan masuk ke dalam kita punya atrium kanan kita. Daripada atrium kanan masuk ke dalam ventrikel kanan. Ventrikel kanan akan pump darah itu ke peparu, darah yang tak ada oksigen tadi ke peparu, ya, melalui satu salur darah yang dipanggil arteri pulmonari. Arteri pulmonari pula apa dia buat? Dia bawa darah terdioksigen daripada jantung kita ke peparu dan akan dikeluarkan dan akan meresap masuk ke dalam alveolus, and then kita akan buat hembus nafas dan akan keluar. So proses ini berlaku sepanjang masa, sepanjang hidup kita, sepanjang-panjang selagi mana jantung kita berdegup, selagi itulah proses ini berlaku. Okay, so cikgu berhenti setakat ini. Cikgu harap awak faham sebab tajuk jantung sangat penting dan cikgu akan masukkan dia dalam kita punya exam nanti. Okay, so tolong hafal, tolong faham. Kalau tak faham tanya, ya. So kerja awak lukiskan gambar jantung ini dulu, ya, untuk masa ni. Kemudian lain-lain kerja cikgu akan bagi untuk kelas yang akan datang. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Ya, kita jumpa lagi untuk the next video. Thank you.